وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita sambung kepada slide yang 14. 14 baca dah ke 14 tak? Cik lagi kan? Kapi dah? Tak ada dah habis ke? 14? Ya? Ya. Oh gitu Okey, baik. Kalau ada kita masuk yang ke 15. 15 pun dah habis dah? 15 belum. Ini 14 baru dah habis? Okey, baik. Dengan belajar dia kan tu slide yang start bagi yang? Ada Ustaz? Boleh masing-masing tengok ikut slide masing-masing pasal tak pun tak buka dalam ni, kalau buka kecil sangat tak nampak. Kalau buka dalam telefon kecil sangat tak nampak. Okey, baik Ustaz. Okey, baik. Perundangan Islam, slide yang ke-15, perundangan Islam selepas pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin, iaitu bermula 41 Hijrah ataupun 40 Hijrah hingga kepada 100 Hijrah. Yang pada slide yang 14 tu kita bincang tentang suasana politik dan juga suasana yang berlaku yang merangkumi perpecahan umat Islam dan juga kewujudan beberapa kumpulan yang sama ada daripada kumpulan Islam ataupun kumpulan yang menyeleweng daripada Islam. Itu kita bincang pada slide yang ke-14 dulu. Slide yang ke-15 berkaitan dengan perundangannya. Okey. Berlaku pada zaman selepas kewafatan Khulafa Ar-Rasyidin, berlaku suatu gerakan yang dipanggil gerakan penyebaran ataupun perkembangan ilmu dan periwayatan hadis. Sebagaimana yang kita bincang dulu, apabila para Khulafa Ar-Rasyidin telah meninggal dunia, bermula daripada zaman Sayyidina Umar, bermula zaman Sayyidina Osman, para sahabat telah pun dibenarkan untuk keluar daripada Madinah dan menempati di beberapa kawasan yang baru dibuka oleh Khalifah Islam. Okey. Kalau kalau pelajar boleh share dalam tu apa, Ustaz tengok dalam laptop Ustaz ni nota. Kalau pelajar nak share sama dia, share lah. Okey. Apabila para sahabat berada di tempat masing-masing di luar daripada Madinah, ada yang berada di Kufah, Basrah, di Mesir, di Syam, di Iraq, di apa lagi, di Palestin, macam-macam tempat. Tempat-tempat yang didiami oleh para sahabat ini bukan sekadar mereka mendiami di situ, bahkan mereka berhadapan dengan masyarakat Islam atau masyarakat di tempat sana yang baru masuk Islam. Sebahagian besar yang masuk Islam itu ialah mereka yang bukan daripada kalangan bangsa Arab. Okey, dalam suasana begitu menyebabkan banyak perkara yang perlu diselesaikan oleh para sahabat ketika mana mereka berada di sana. Apabila mereka cuba menyelesaikan masalah di sana, sama ada menyelesaikan isu-isu yang bangkit ataupun menyebarkan ilmu dan juga risalah Islam, tidak terpaksalah mereka menyebarkan Al-Quran dan hadis itu sendiri. Sebab hadis peranannya ialah menghuraikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka apabila hadis dihuraikan, diriwayatkan, maka berlakulah proses penyebaran ilmu hadis. Bila disebar hadis, maka hadis perlu dihuraikan, dijelaskan. Ada beberapa hadis yang perlu diistimbatkan hukum, dijelaskan hukum. Maka setiap sahabat menjelaskan hukum melalui apa yang mereka faham daripada hadis dan juga Al-Quran itu. Maka lahirlah apa yang kita panggil penyebaran hadis dan juga penyebaran pengajian ilmu dan juga pengajaran ilmu itu sendiri. Okey, jadi zaman selepas Khulafa Ar-Rasyidin merupakan zaman berlakunya gerakan perkembangan ilmu sehingga ilmu itu ditulis, dibukukan dan dicetak dan sebagainya. Oh, kalau guna laptop ni ada gangguan susah jadi. Dengar Ustaz. Okey, baik. Canggih sikit. Okay, baik.
Macam mana boleh berlaku pengembangan ilmu dan juga periwayatan hadis? Boleh berlakunya ialah begini. Yang pertama, prosesnya ialah peringkat yang berlaku atau sebab-sebab boleh berlaku periwayatan ilmu ini. Pertama, kerana perhijrahan. Beramai-ramai para sahabat keluar daripada kota Madinah selepas mana kewafatan Sayyidina Osman. Apatah lagi apabila kewafatan semua para sahabat, bila semua para sahabat telah meninggal dunia, makin sekejap ya. Hello. Tadi ada gangguan. Ada bot telefon kejap. Okey, penghijrahan para sahabat keluar daripada Madinah lebih ketara apabila para khulafa Rasyidin telah meninggal dunia, menyebabkan mereka keluar beramai-ramai dan menempati di tempat-tempat yang diperlukan. Yang kedua, penempatan di kota-kota utama sebagai rujukan. Kota-kota besar ataupun kota yang didiami oleh kebanyakan masyarakat, maka menjadi tempat tumpuan para sahabat, dan masyarakat yang baru masuk Islam ketika itu terus menjadikan sahabat yang berada di situ sebagai rujukan. Rujukan sama ada dalam bab pemerintahan ataupun dalam bab ilmu dan juga risalah Islam itu sendiri. Penyebaran ilmu dan periwayatan hadis. Maka bermula di situlah. Maka sahabat yang berada di situ mula mengajar, menyampaikan risalah Islam, menyampaikan ilmu, meriwayatkan hadis, menyampaikan Al-Quran dan sebagainya. Suasana ini tidak berlaku pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Al-Khattab. Kenapa tidak berlaku? Zaman selepas kewafatan para Khulafa Rasyidin berlaku dengan pesat. Tapi zaman sebelum zaman Abu Bakar dengan Sayyidina Umar tidak berlaku. Dua zaman itu nampaknya ketara berbeza. Sebab apa? Sebab pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab dan juga Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, mereka telah melakukan suatu polisi. Beberapa polisi. Yang pertama, larangan keras kepada mana-mana sahabat yang nak keluar Madinah. Kalau keluar untuk berniaga, untuk menyebarkan ilmu, memang tidak dibenarkan. Yang boleh keluar hanyalah, ataupun yang dibenarkan keluar hanyalah mereka yang memang menjadi wakil kepada kerajaan untuk dihantar di satu-satu kawasan. Itu yang pertama. Kesan daripada larangan daripada sahabat keluar menyebabkan itu yang pertama. Yang kedua, ada juga larangan supaya jangan membanyakkan periwayatan hadis, menceritakan hadis daripada gini-gini yang cerita banyak. Larangan ini bukan sekadar di luar Madinah, bahkan juga di dalam Madinah. Polisi yang dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Al-Khattab tidak membenarkan sahabat membanyakkan riwayat hadis. Dan meriwayatkan hadis di Madinah atau di zaman Abu Bakar dengan Umar ni juga tidak perlu, sebab tidak banyak sangat peristiwa-peristiwa pelik yang berlaku. Sebab orang yang bukan Arab yang masuk Islam tidak begitu ramai berbanding selepas daripada kewafatan dua khalifah tadi. Selepas kewafatan Sayyidina Umar, barulah yang orang bukan Arab masuk Islam tidak ramai-ramai. Zaman Sayyidina Umar sudah ada yang belum Islam, yang bukan Arab masuk Islam. Tapi tidaklah sebagaimana berlaku selepas kewafatan Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi bila tidak ramai yang orang bukan Arab berada di Madinah, maka tidak perlu kepada periwayatan tersebut. Okay. Alasan mereka ialah Khulafa Ar-Rasyidin tidak membenarkan mereka meriwayatkan hadis keluar daripada Madinah untuk mengelak daripada percampuran antara hadis dan ayat Al-Quran. Mengelak daripada berlaku percampuran. Sebab ada di antara sahabat yang tulis Al-Quran untuk simpanan mereka, di hujung satu-satu ayat Al-Quran itu mereka tambah sedikit nota ataupun letakkan hadis. Kerana mereka ni semasa di zaman Rasulullah dulu, bila turun ayat Quran, Nabi pun menghuraikan maksud ayat itu. Jadi ada sahabat yang tulis di hujung ayat Quran itu beberapa catatan. Jadi catatan itu kadang-kadang bimbang
berlaku percampuran. Apabila sahabat itu menghuraikan Al-Quran, mereka akan campur dengan sedikit huraian tu. Kalau sahabat dia tahulah bahawa itu adalah tambahan daripada tulisan dia. Tapi bagi orang yang bukan Arab, yang tidak pernah bersama dengan Rasulullah SAW, mungkin akan timbul kekeliruan. Mereka akan sangka bahawa itu ataupun apa yang disampaikan oleh sahabat hasil daripada catatan dia sendiri itu sebahagian daripada Al-Quran juga. Itu maksudnya mengelak daripada percampuran antara hadis dengan ayat Al-Quran. Kerana masyarakat yang datang selepas zaman Khulafa' Rasyidin tidak tahu beza mana satu ayat Quran, mana satu hadis. Kerana kedua-dua itu adalah bahasa Arab belaka. Yang kedua, membataskan kegiatan fatwa kerana bimbang terdorong kerana hawa nafsu. Juga para sahabat ni antara orang yang amat-amat menjaga nilai Islam itu dan menjaga syariat Islam supaya tidak ditambah, tidak berlaku penambahan yang tidak diperlukan. Sebab itulah kegiatan fatwa tidaklah sangat digalakkan. Tidak sangat membincangkan. Bahkan ada di antara sahabat yang bila ada orang tanya satu-satu soalan kepadanya, dia akan pindah soalan jawapan itu kepada orang lain supaya orang lain jawab untuk mengelak daripada pertembungan berlaku pertembungan fatwa antara para sahabat. Yang ketiga, mengelakkan daripada berlaku pembohongan daripada Rasulullah terhadap Rasulullah. Itu antara kebimbangan yang ada pada zaman Abu Bakar dan Umar Al-Khattab. Jadi bimbang berlaku pembohongan. Kalau cerita hadis, cerita akan berlaku. Mungkin ada orang akan ambil kesempatan menambah atau mereka hadis terhadap Rasulullah SAW. Yang keempat, mengelak daripada kesulitan memahami dan membezakan antara nas Al-Quran dan hadis. Ini kita dah bincang tadi. Okay. Di zaman Abu Bakar dan Umar, isu-isu baru tidak banyak berlaku. Kerana adat resam, budaya dan gaya hidup masyarakat tidak berubah. Majoriti yang berada di tanah Arab, sebenarnya tanah Arab itu orang Arab belaka. Jadi tak perlu sangatlah benda untuk menyelesaikan masalah baru. Yang berlaku masalah baru ialah yang ada di luar Madinah, di Iraq, di Basrah dan sebagainya. Itu banyak berlaku. Jadi memadailah untuk dibincang di luar sana, tak perlu dibincang ataupun berfatwa mengenai ilmu hadis di Madinah. Yang keenam, memudahkan orang bukan Arab memahami ajaran Islam dan ilmunya. Tidak banyak sangat dicampur dengan Al-Quran lagi, hadis lagi. Lepas tu nak kait hadis pula, dah hadis gini, banyak sangat. Kerana hadis antara satu sama lain, kadang-kadang ada berlaku pertembungan maksud hadis. Maka kena hurai lagi. Bila banyak sangat, jadi menyukarkan golongan yang bukan Arab untuk memahami Islam dan ajaran Islam itu sendiri. Ini antara alasan dan sebab kenapa Abu Bakar dan Umar tidak membenarkan ataupun membuat dua polisi. Tidak benar sahabat berhijrah keluar dan tidak membanyakkan periwayatan hadis. Pada zaman pemerintahan Khalifah Osman ni, kita ulang balik apa yang kita dah bincang sebelum ni. Beliau membenarkan para sahabat keluar daripada Madinah menuju ke wilayah yang baru dibuka. Hasil daripada kebenaran ini, para sahabat mula menjelajah ke wilayah-wilayah baru bertujuan menyebut Islam. Jadi sahabat keluar daripada Madinah ni bukan untuk berpoya-poya ataupun melancong tanpa sebab. Bahkan mereka mempunyai hasrat dan tujuan yang murni. Tujuannya supaya Islam terus disebarkan di mana tempat adanya manusia. Itulah tujuan mereka menempati di satu-satu tempat dan satu-satu kawasan. Tujuannya nak sebar Islam. Bukanlah nak cari harta benda dan umpamanya. Para ulama yang terdiri daripada sahabat dan tabi'in tertumpu di kawasan-kawasan tertentu. Sahabat di sini, ada di sini. Begitu juga anak murid kepada sahabat juga akan mengikuti jejak langkah sahabat itu. Usaha ini dilakukan dengan pelbagai alasan dan tujuan yang munasabah dan relevan. Apa yang dilakukan oleh para sahabat berhijrah keluar, menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis, bukanlah dengan tujuan dunia, bahkan tujuannya untuk memastikan Islam itu lebih dan terus berkembang. Menjawab, antara alasan kenapa para sahabat, apakah tujuan dan alasan para sahabat menyebarkan hadis? Menjawab jawatan sebagai khalifah. Ada di antara sahabat yang terpaksa keluar daripada Madinah pergi ke kawasan-kawasan tertentu kerana dia wakil khalifah. Maka kena pergilah. Bukan sekali saja nak pergi sana. Yang kedua, kerana untuk menyebar risalah Islam itu antara alasan yang paling tinggi. Dan yang ketiga menjadi pakar rojok masyarakat setempat.
sebagai tentera dan sukarelawan. Ada juga antara sahabat yang keluar daripada Madinah pergi ke tempat-tempat yang lain kerana mereka berkhidmat kepada Islam sebagai tentera dan juga sukarelawan bagi satu-satu kawasan. Mereka tak fikir benda lain. Fikir hidup untuk Islam. Dan yang kelima, dakwah dan penyebaran Islam. Inilah 5 asas kenapa para sahabat dan juga ulama keluar daripada Madinah menempati di satu-satu kawasan. Jadi tidak ada urusan ataupun tujuan dunia semata-mata. Bahkan apa yang mereka lakukan itu adalah tujuan memastikan Islam itu sampai ke tempat-tempat yang di mana adanya manusia mendiami. Jadi kesan daripada itulah maka Islam terus tersebar, ilmu Islam tersebar, maka hadis juga tersebar. Di samping itu juga ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu tauhid, dan semua ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis tersebar di mana sahaja para sahabat dan tabi'in pergi atau menempati tempat tersebut. Okey. Umat Islam yang berada di wilayah tersebut menjadikan sahabat sebagai pakar rujuk dalam hal pemerintahan dan agama. Dalam bab pemerintahan dijadikan sahabat sebagai rujukan dan juga pemimpin. Dalam hal-hal agama juga sahabat dijadikan rujukan untuk bertanya masalah-masalah agama dan sebagainya. Hasil daripada pengajaran para sahabat inilah, bila sahabat menyampaikan ilmu begini, maka lahirlah anak murid yang agung yang kita panggil tabi'in. Jadi tabi'in ini ialah mereka yang datang selepas sahabat. Tabi'in mereka tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Kerana Rasulullah dah meninggal dunia, mereka hanya sempat bersama dengan sahabat sahaja. Maka lahirlah daripada kuliah-kuliah agama, penyebaran agama yang dilakukan oleh para sahabat ini, lahir tabi'in yang hebat, yang agung. Okay. Mana tu? Oh. Dengar dah suara Ustaz Ali? Dengar je Ustaz. Betul tak? Oh, Ustaz Ali sampai tu. Okey, tahu dibutis. Betul tak? Tak. Tak. Ada. Okey. Okey, tak apa. Okay. Okey, sama sekali lagi. Hasil daripada fenomena ini. Fenomena mana? Sahabat menyampaikan Islam, berhijrah ke tempat-tempat lain, menyampaikan Islam, menyampaikan hadis, menyampaikan Al-Quran. Akhirnya, hadis menjadi tersebar dan diriwayatkan secara meluas. Itu yang berlaku. Menjadi tersebar dan disebar secara meluas. Rentetan daripada kegiatan para sahabat menyebar ilmu di tempat-tempat yang mereka diam. Yang kedua, kegiatan fatwa dan ijtihad terhadap isu-isu semasa bertambah besar. Isu-isu ijtihad para sahabat bila mereka berada di satu tempat yang berbeza-beza, maka terpaksalah para sahabat berfatwa dan berijtihad kerana kan kat tu dia. Okey, lagi suara lagi tak?
Selainkan 15 tadi kan. Okey. Sampai situ dia sungai ada lagi. Tadi baca dah kan? Itu. Ya, kalau boleh masuk, saya masuk balik. Line Yuniza terputus tadi. Sekejap ya. Okey, Ustaz. Oh. Okey. Sampai sambung semula perbincangan kita. Bila telah berlaku penyebaran ilmu dan Islam, penyebaran Al-Quran, penyebaran ilmu, penyebaran fiqh dan macam-macam. Terutamanya penyebaran ilmu Al-Quran dan hadis itu, rentetan daripada penyebaran ini menyebabkan terbentuk di kalangan umat Islam dua aliran besar. Satu dipanggil aliran hadis yang berpusat di Hijaz, itu semenanjung tanah Arab, Mekah dan Madinah. Yang kedua aliran Ar-Ra'yi ataupun kita panggil aliran Fuqaha yang berpusat di Iraq, Basrah dan Kufah. Kenapa? Sebab selain kesan daripada penyebaran hadis ini, kalau di Hijaz terkenal dengan aliran hadis kerana itulah tempat asal di mana hadis diriwayatkan dan di mana para sahabat berpusat dan bertumpu di Hijaz pada peringkat awal. Manakala Ar-Ra'yi pula dia berpusat di Basrah Kufah kerana melihat kepada suasana latar belakang kehidupan masyarakat. Di Iraq, masyarakat dikuasai oleh ahli falsafah yang dahulunya di Iraq ni terkenal dengan tamadun Greek, tamadun Yunan, tamadun Mesopotamia. Yang ada dan beberapa tokoh-tokoh falsafah purba yang kita panggil Socrates, Plato, macam-macam lah. Jadi pemikiran ahli falsafah di samping pemikiran-pemikiran yang terhasil daripada ajaran-ajaran yang bukan Islam, maka aliran itu telah menguasai pemikiran masyarakat. Hadis tidak berpusat di situ, maka di situlah banyak individu-individu yang bersifat pemikiran kritis ataupun yang banyak menggunakan logik dalam memahami sesuatu perkara, termasuklah dalam perkara yang berkaitan dengan Islam itu sendiri. Jadi kita ada dua aliran di situ. Setiap wilayah mempunyai pakar rujuk tersendiri yang terdiri dari sahabat dan tabi'in. Jadi dua aliran ini, aliran yang tersebut hadis dan ra'yi ini kita akan bincang dalam tajuk ini secara khusus. Okey, apabila para sahabat bertumpu di satu kawasan, maka
kawasan-kawasan tertentu terkena dengan pakar rojok tersendiri dan ada individu sendiri yang menguruskan penyebaran Al-Quran hadis di situ. Kalau di Madinah kita ada individu Abdullah bin Umar, ini tokoh dia. Nafi' iaitu tabi'in yang merupakan asalnya hamba kepada Abdullah bin Umar. Sa'id bin Musayyab antara tabi'in yang teragung yang dianggap salah seorang daripada 7 fuqaha as-sab'ah, 7 individu pakar rojok yang tergolong dalam 7 individu yang terkenal di Madinah itu. Urwah bin Zubair. Ini antara tokoh. Dah banyak lagi yang di Madinah tu. Tapi ini sebahagian saya tersebutkan. Kalau sebut nama ramai-ramai kan nanti tak ingat pula. Jadi kita sebut sebahagian sahaja. Di Mekah kita ada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas asalnya pada mulanya duduk di Madinah. Kemudian beliau berhijrah dan tinggal menetap di Mekah dan membuka madrasah di sana. Mujahid, Ibn Jubair, Atha bin Abi Rabah, Tawus bin Kaisan, kesemua ini merupakan tabi'in yang pakar dalam bab tafsir, tafsir Al-Quran. Kerana Abdullah bin Abbas merupakan tokoh rojokan para ulama dan juga para sahabat dalam bab tafsir Al-Quran. Maka lahirlah daripada kelas beliau, pengajaran beliau ni apa yang dipanggil kelas-kelas berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Di Kufah ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah wakil kepada Umar Al-Khattab yang terkenal dengan ar-ra'yi, yang terkenal dengan banyak menggunakan logik dalam memahami Al-Quran dan memahami Nas. Dari lahir daripada Abdullah bin Mas'ud ni Al-Qamah, seorang tabi'in agung yang pakar dalam bab logika akal dalam berijtihad dan sebagainya. Aswad bin Yazid dan Masruq dan lain-lain individu. Di Basrah ada Musa Asy'ari, Anas bin Malik, Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin. Kesemua ini merupakan pakar rojak ulama, pakar rojak umat Islam yang berada di wilayah-wilayah tersebut. Di Syam ada Muaz bin Jabal, Ubadah bin Samit, Abu Darda, Abu Idris al-Khawlani, Makhul Dimashqi dan Umar bin Abdul Aziz itu sendiri yang merupakan khalifah. Di Mesir ada Abdullah bin Amr bin As dan beberapa tokoh tabi'in yang lain. Itulah panggil secara ringkas perkembangan ilmu yang berlaku di zaman selepas kewafatan Khulafa Ar-Rasyidin. Okey. Habis slide yang ke-15. Kita sambung slide yang seterusnya. Slide yang ke-16. Okey. Islam selepas daripada kewafatan Khulafaur Rasyidin ataupun pada awal kurun kedua, iaitu bermula 101 atau 100 lah, kita ambil secara genap gitu, hingga kurun ketiga Hijrah, 100 Hijrah hingga 230. Okey, tahun ini merupakan tahun kegemilangan perkembangan dan penulisan serta pembukuan ilmu. Tahun inilah tahun di mana para ulama mujtahidin muncul menjadi antara tokoh mazhab 4 yang muncul yang mewarnai kegemilangan perundangan Islam serta ilmu Islam itu sendiri. Okay. Gerakan periwayatan hadis. Gerakan periwayatan hadis atau membanyakkan penyebaran hadis berlaku secara luar kawalan. Kesan daripada penghijrahan para sahabat keluar daripada kota Madinah. Kenapa gerakan periwayatan hadis ini berlaku? Yang pertama kerana sokongan daripada khalifah. Selepas 100 tahun, yang mana selepas 100 tahun, Bani Umayyah sudah berada di akhir pemerintahan. Sudah hampir-hampir tumbang. Ketika itulah Bani Abbasiyah mula mengambil tampuk pemerintahan Islam. Di zaman Bani Abbasiyah, kerajaan Bani Abbasiyah amat lunak dan juga amat berbaik, amat melayani segala kerja-kerja yang dilakukan oleh para ulama. Justru itulah khalifah di Bani Abbasiyah memberi sokongan 100% untuk menyebarkan ilmu. Hal ini berbeza dengan Bani Umayyah. Khilafah Bani Umayyah lebih bersifat konfrontasi ataupun
mengenakan gerakan dia menekan dan bersifat menekan dan mengekang apa segala tindakan para ulama ketika itu, menyebabkan ilmu agak terbatas untuk disebarkan walaupun berlaku penyebaran. Tetapi selepas 100 tahun ilmu makin hebat kerana mendapat sokongan daripada khalifah. Yang kedua, bertujuan mengekang penyebaran hadis palsu. Sudah berlaku selepas 100 tahun hadis palsu mula bertebaran dan disebarkan secara berleluasa, maka para ulama mengambil inisiatif dan menggerakkan usaha menghimpun segala hadis-hadis yang diriwayatkan dan menapis hadis tersebut. Penyebaran dan periwayatan hadis terpaksa dilakukan kerana para sahabat berhadapan dengan pelbagai masalah baru yang belum diwujudkan. Begitu juga para sahabat yang kita bincang tadi bukan sewenang-wenangnya untuk menyebarkan hadis, ada sebab tertentu. Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Umar, Jabir Al-Ansari, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, mereka merupakan antara periwayat hadis yang banyak. Sebab itulah kalau kita baca hadis-hadis, banyak hadis diriwayatkan daripada individu-individu ini. Sebab individu ini bukan sekadar umurnya panjang, bahkan mereka paling banyak didatangi oleh para sahabat, para tabi'in untuk mendapat hadis. Bahkan mereka menghafal lebih 6,000 hadis. Ini hafal saja yang ditulis orang lain banyak lagi. Antara mereka ialah antara individu-individu yang disebut nanti merupakan individu yang paling banyak meriwayatkan hadis. Apa dia kata? Individu yang disebut di atas tadi menghafal lebih 6,000 hadis. Antara mereka ialah kenapa mereka mampu menghafaz, meriwayatkan hadis yang begitu banyak? Kerana umur mereka panjang. Bila umur mereka panjang, maka mereka ni banyak didatangi oleh orang ramai untuk mendapat hadis. Maka mereka banyaklah cerita hadis itu. Yang kedua, mereka inilah juga orang yang sentiasa melazimi dan berada dalam majlis Rasulullah SAW. Ketiga, kesungguhan sahabat tadi menghimpun hadis Nabi SAW. Bahkan ada di antara sahabat yang diizinkan oleh Rasulullah semasa hayat Rasulullah untuk tulis hadis. Ada individu yang Nabi larang, ada individu yang Nabi benar. Kalau yang dibenarkan tulis ni menyebabkan mereka banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala sahabat yang lain, mereka ni jarang-jarang melazimi Rasulullah sebab apa? Mungkin kadang-kadang mereka ni sibuk berjihad, berada di luar Madinah dan berada jauh di Madinah dan sebagainya. Penhijrahan keluar daripada Madinah. Penempuan dan penempatan di satu wilayah. Ketiga, banyak menghafal dan meriwayatkan hadis. Kemasukan bahasa asing ke dalam Islam. Fatwa dan isytihat terhadap perkara peristiwa baru. Kenapa 5 faktor ni? Faktor pertama, hijrah keluar daripada Madinah, penempuan dan menempati di satu-satu wilayah sebagai pakar rojok, banyak menghafal dan meriwayatkan hadis, kemasukan bangsa asing ke dalam Islam, fatwa dan isytihat terhadap peristiwa baru. 5 faktor besar inilah kesan besar kepada perubahan terhadap perkembangan dan perundangan Islam. Dahulunya Islam hanya berada ilmu Islam dan ilmunya serta ajarannya berada di dalam dada para sahabat. Sekarang sudah berlaku perubahan, ilmu mula dilontarkan dan ditumpahkan di atas kertas-kertas yang ditulis dan dibukukan. Sudah berlaku perubahan itu. Yang dahulu dalam dada, sekarang dalam tulisan di kertas-kertas. Kenapa begitu? Kerana suasana masyarakat yang berubah, maka terpaksalah perubahan dari sudut teknikal perkembangan Islam perlu dilaksanakan. Yang kedua, kesan daripada 5 faktor tadi muncul mazhab. Bermula dari sinilah muncul mazhab. Kenapa? Kerana mazhab ini dia himpun balik apa yang diajar oleh para sahabat. Sahabat ajar ilmu gini. Sahabat bukan seorang, ramai sahabat yang mengajar. Akhirnya seorang sahabat ni melahirkan tokoh-tokoh ulama. Maka tokoh ulama ni lah yang menghimpun hadis daripada sahabat, menghimpun hadis daripada beberapa orang sahabat. Mereka pun memahami dan menulis semula. Akhirnya apa yang difahami oleh bagi tabi'in yang belajar daripada sahabat itulah akhirnya munculnya mazhab. Yang ketiga, nak cerita panjang ni kena masuk dalam bab dia lah, macam mana mazhab itu boleh muncul. Yang ketiga, penulisan dan pembukuan ilmu-ilmu Islam. Makin luas, makin banyak.
Maka bermula di sinilah wujudnya apa yang kita panggil ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu yang berkaitan dengan hadis. Hadis itu sendiri banyak ilmu dia, Al-Quran banyak ilmu dia, fiqh pun banyak ilmu dia, tauhid pun banyak ilmu dia. Bermula zaman selepas 100 tahun. Zaman 100 tahun itulah mulanya berlakunya pemecahan, penulisan, perkembangan ilmu dan perundangan Islam secara pesat. Kepesatan usaha ijtihad terhadap isu-isu baru. Makin banyak isu baru yang berlaku dan makin ramai tokoh-tokoh ulama yang mula beristihad untuk menyelesaikan masalah umat. Yang kelima, kemunculan para mujtahid agung dalam kalangan umat Islam yang kita panggil 4 mazhab itu. Yang asalnya mazhab yang ramai, banyak, akhirnya kekal tinggal 4 mazhab. Muncul golongan dan gerakan pemalsuan hadis dengan sebab-sebabnya terjadi. Kesan daripada yang kita sebut 5 faktor tadi. Kesan 5 faktor, ada kesan daripada 5 faktor ni ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang positif, ada yang negatif. Itu yang berlaku dalam suasana perkembangan Islam. Okey. Kesan negatifnya ialah munculnya golongan yang mengambil peluang dengan mencipta hadis-hadis tertentu. Ini bagi hadis maudhu' banyak berlaku. Maka ulama pun terpaksalah berusaha untuk mengekang dan membasmi hadis-hadis palsu. Okey, kenapa hadis palsu boleh muncul? Pertama, ketiadaan penulisan hadis pada peringkat awal Islam. Peringkat awal Islam, hadis dia hanya disampaikan melalui mulut dan dihafal dalam kepala dan dada. Jadi kadang-kadang masyarakat yang masuk Islam, individu yang masuk Islam ni dia tak tahu ni hadis sahih ke tidak. Jadi bila dia dengar kata-kata yang baik, kata-kata yang yang bermutiara, yang bernilai, maka mereka menganggap itu hadis. Kadang-kadang ada individu-individu yang pekoh bercakap, yang pandai mengeluarkan kata-kata, maka masyarakat Islam anggap itu macam hadis. Maka mereka mendakwa itu hadis. Dan banyaklah sebab-sebab lain. Okay. Yang kedua, tumpuan kepada hafalan dan itu peringkat awal. Peringkat awal sebelum 100 tahun, banyak hafal dan hafal hadis, tidak tulis. Jadi ada orang yang mampu hafal, hafalah. Yang tak mampu hafal macam mana? Itu yang berlaku. Jadi orang yang tak, bila hafal hadis, orang tak nampak tulisan. Hanya dalam dada. Itu yang menyebabkan berlakunya penulisan mereka hadis. Yang kata hadis palsu itu. Yang ketiga, kesempatan dan peluang diambil oleh musuh untuk memahami Islam dan ajarannya. Ada di antara orang yang bukan Islam, bila dia masuk Islam, mereka masuk dalam Islam dengan tujuan dendam untuk menghapuskan Islam daripada dalam. Kerana mereka nak hadapi Islam daripada luar tak mampu, maka mereka hadapi Islam daripada dalam. Sekejapnya ada seperti itu. Okey, baik. Okey, sorry, minta maaf banyak-banyak. Betul Ustaz tak ingat hari ni aja. Baru perasan tadi. Betul Kami kami capur lain. Lain capur masalah lain pula habis jeng habis. Okey, baik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Okey. Maaf banyak-banyak.